Aku tak bisa menahan langkah kakimu, aku tak bisa menahan kepergianmu. Kamu terlalu telah dengan yang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang aku pun tak faham. Ada setengah-setengah mereka yang mengaku ustaz. Tak kala orang Melayu yang beragama Islam khususnya perlu bersatu apabila agama dicaci, dihina, apabila maruah bangsa dipijak-pijak oleh satu golongan yang memperjuangkan agenda sosialis yang berhajat untuk menjadikan bumi tercinta ini sebuah negara sekular yang mengapi-apikan bangsa dengan perkauman. Ada pula ustaz-ustaz yang mencari-cari kesalahan bangsanya sendiri, agamanya sendiri, khususnya mereka-mereka yang berpegang di dalam parti PAS. Mereka yang memperjuangkan bangsa, mempertahankan maruah agama. Sedang kita berjuang, sedang kita berjihad untuk menegakkan kembali maruah agama, untuk menyatu padukan Melayu. Apalah kiranya jika tanah ini sama-sama kita mengepalnya, sama-sama kita berjuang. Bukan masanya tak kala ini, di saat PRN akan diadakan. Inilah masanya untuk kita menegakkan semula, mengangkat semula martabat, maruah, agama, bangsa. Dan menyatukan bangsa Melayu khususnya dan mereka-mereka yang tidak berfahaman ekstrim. Bagaimana tak kala agama dipijak, diinjak, maruah Melayu diludah, dimuntahkan, dihina. Kamu sebagai ustaz, kamu tak ada belajar ilmu makrifat atau tauhid. Kamu tidak memandang jauh ke depan. Kamu sibuk mencari kesalahan-kesalahan mereka-mereka yang khususnya berada di dalam PAS. Sebenarnya apa salah Islam pada kamu sehingga kamu seolah-olah membenci ustaz-ustaz berkenaan? Tidakkah kamu tahu bahawa generasi mesti bijak di dalam politik? Dahulu mungkin kita berperang dengan pedang, dengan tombak, dengan panah. Engkau pandai memanah ke? Kau pandai bertombak ke? Hebat sangat ilmu kau. Takkah kau belajar makrifat, melihat jauh ke hadapan tentang nasib generasi? Apa engkau dapat beli beras murah ke? Engkau dapat beli telur ayam murah ke? Cakap apa engkau ni? Sibuk kau cari kesalahan ustaz-ustaz, mereka-mereka yang berada di dalam PAS. Engkau bangkitkan isu takfiri. Engkau bangkitkan berbagai-bagai isu lagi. Seolah-olah engkau adalah yang paling hebat, yang paling bagus, yang tidak ada dosa. Tak ada dosa kepala otak engkau. Agama ini mesti diperjuangkan, bangsa ini mesti dipertahankan, bumi ini mesti dipertahankan.
Bukan dengan mencari kesalahan mereka yang berpegang pada jalan-jalan agama yang sama. Bukan di saat kita diinjak, dipijak, dicaci, dihina, di saat maruah bangsa dihina oleh satu bangsa yang lain di tanah air sendiri. Kau sibuk untuk cari kesalahan mereka-mereka yang memperjuangkan agama, yang bercakap dari hal agama untuk menyatukan Melayu di saat bangsa Melayu perlu bersatu untuk mempertahankan maruah dan tanah air. Kau nak jadikan tanah Melayu ni tanah apa? Kau nak bercakap dari hal agama. Kalau kau nak bercakap dari hal agama, bukan masanya sekarang ni untuk engkau mencari kesalahan ulama-ulama PAS yang ada, yang sedang berjuang. Bukan masanya untuk engkau bercakap dari hal Perikatan Nasional yang sedang berjuang, memperjuangkan nasib bangsa, agama dan tanah air. Memperjuangkan nasib orang-orang felda, memperjuangkan nasib orang-orang miskin yang teraniaya, yang ditipu, yang dibohong. Bukan masa ni hendak engkau bercakap perkara-perkara yang macam tu. Bukan. Janganlah kau jadi Islam yang bodoh, yang konon-konon bercakap dari hal agama dan hukum. Engkau nak beribadat, itu hasbu minallah, antara engkau dengan Tuhan kau. Tetapi berapa banyak pun ibadat kau, jika kau abaikan hasbu minan nas, ini cerita generasi, ini cerita hasbu minan nas, generasi, anak cucu, cicit. Kalau inilah sikap kau, engkau sebenarnya meninggalkan hasbu minan nas, meninggalkan perjuangan hasbun minan nas. Allah tak pandang ibadat kau kalau kau abaikan hasbun minan nas. Tidakkah kau rasa berdosa dengan anak cucu di atas sikap yang kau pegang? Bodoh. Aku kata kau bodoh. Kau tak kira lah kau ustaz. Kau dari Mesir, kau dari Arab. Kau tak peduli. Perjuangan bangsa, perjuangan maruah, perjuangan agama, perjuangan generasi. Sebelum aku mati, aku nak tengok bangsa ni, bangsa Melayu dan agama Islam kembali bermaruah. Aku mahu lihat sejarah bangsa ini dibetulkan. Aku mahu lihat sejarah bangsa diluruskan. Aku mahu semangat para pahlawan berlaksmana bangkit semula di dalam jiwa dan sanubari bangsa Melayu. Aku nak saksikan sebelum aku pejamkan mata. Bukan masanya untuk aku mencari kesalahan orang yang sedang memperjuangkan agama dan bangsanya. Bukan. Kalau kau nak bercakap dari hal dan nak mencari kesalahan dari hal takfir, dari hal kafir mengkafirkan. Kalau kau nak duduk di pihak mereka-mereka yang zalim, yang penipu, pembohong, yang berkali-kali menipu, engkau abaikan nasib orang-orang fakir yang miskin. Engkau abaikan. Engkau hanya bercakap dari hal surga. Bagaimana kau nak bercakap dari hal surga? Bagaimana kau nak masuk surga apabila engkau berdosa dengan generasi? Apabila engkau menipu generasi? Tak kala orang sibuk berjuang untuk menyatu padukan Melayu dan bangsa, untuk mengangkat martabat agama dan maruah bangsa yang dipijak, diinjak selama ini. Engkau sibuk nak cari kesalahan pemimpin Islam, sibuk cari kesalahan orang-orang Islam dengan mengatakan engkau betul. Kalau engkau rasa mereka itu bersalah, tak perlu engkau beberkan di dalam
YouTube. Tak perlu. Cukup engkau duduk bersila, berzikir dan mendoakan keampunan mereka supaya mereka dapat jalan yang lurus. Ada doa untuk mukmin dan mukminah. Bukan dengan membeberkan kesalahan yang nanti perkara itu akan disalah tafsirkan oleh mereka-mereka yang fanatik, yang bodoh macam kau. Orang macam kau, sewaktu zaman para pejuang dulu, orang macam kau lah yang sebenarnya yang tidak turun berjuang dengan berbagai-bagai alasan. Kerana engkau sebenarnya lebih sayangkan ternakan kau dari generasi. Engkau lebih sayangkan lembu dan kambing kau dari memperjuangkan nasib generasi. Sebenarnya kau penakut. Dan kau tak punya semangat cintakan bangsa dan generasi. Sedangkan firman sabda hadis Nabi mengatakan mempertahankan diri, maruah dan harta itu adalah fardu. Tapi kau sibuk mencari kesalahan ulama-ulama, mencari kesalahan mereka yang sedang berjuang. Itu kau lumus berjuang siang dan malam berjuang untuk agama dan bangsa. Sesungguhnya aku benci orang yang berpegang bertitlekan ustaz yang sebenarnya tidak faham, tidak punya ilmu makrifat, tidak punya ilmu tauhid, tidak punya ilmu laduni, tidak punya ilmu kasyaf. Tak kalau orang berjuang, kau sibuk bercakap pasal hukum. Seolah-olah saudara mara kau, bapak nenek moyang kau boleh beli makanan dengan harga yang murah, boleh beli minyak dengan harga yang murah. Seolah-olah keluarga dan saudara mara kau tidak ditipu oleh kepimpinan yang ada sekarang. Takkan. Aku takkan rela sejarah ditipu lagi. Aku takkan rela. Aku takkan rela agama ini dihina lagi. Aku tak rela bangsa ini dipijak dan diinjak lagi oleh orang-orang yang dayus macam kau. Aku tak rela. Bangsa Melayu adalah satu bangsa yang mesti mewarisi titis darah air mata, berat getir kepayahan nenek moyang yang memperjuangkan, mempertahankan kesucian agama Islam. Tak kala kalimah Allah itu diambil oleh orang yang bukan Islam, dibenarkan oleh orang Islam sendiri atas nama kuasa. Itu tidak kau sebut, itu tidak kau cakapkan. Tapi kau sibuk bercakap mencari kesalahan mereka-mereka yang memperjuangkan agama. Kau katakan tidak boleh menghukum takfiri sesama Islam. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ini bukan masanya. Ini bukan masanya. Sekarang adalah masanya. Semua bangsa, khususnya Melayu, menjadi satu. Agama ini diangkat semula martabatnya kepada yang esa. Ingat pada perjanjian kita dahulu dengan yang esa. Pecat kunci, aku nak pulang ke alam sempurna pada pintu tidak dua. Bukan masa untuk mencari kesalahan sesama sendiri. Bukan. Ini bukan masa. Melayu
mesti kembali bermaruah. Islam mesti kembali diangkat martabatnya, tidak boleh diinjak, tidak boleh dihina. Tidak boleh. Generasi mesti dipelihara dari fahaman sosialis. Generasi mesti dipelihara dari fahaman sekular yang merosakkan. Bukan kita menolak kemajuan dan peradaban. Tidak. Tapi kita menolak pandangan orang-orang yang sebenarnya anti akan Islam, benci akan bangsa. Ini tanah dan bumi Melayu, di mana bangsa Melayu ada hak keistimewaannya. Di mana letak engkau, tak kala hak keistimewaan Melayu itu mahu dihapuskan? Bukankah jika engkau bercakap dari hal itu lebih baik dari engkau mencari kesalahan-kesalahan para pemimpin Islam yang sedang bercakap dan berjuang? Tak kala PRN semakin hampir. Engkau hanya buat masyarakat keliru. Menyatukan umat, menyatukan bangsa, itu lebih didahulukan. Itu lebih didahulukan daripada apa yang kau sampaikan. Aku contohkan. Suatu jasad Rasulullah SAW, baginda yang mulia itu masih terbujur. Abu Bakar meninggalkan jenazah Rasulullah demi menyatukan umat. Demi menyatukan umat. Untuk melantik kekhalifahan. Apa katanya? Jika perkara itu tidak dilakukan, maka umat akan berpecah belah. Kerana tidak ada khalifah. Penyatuan umat itu adalah perkara yang bukan main-main. Itu perkara yang utama. Sekarang adalah masa penyatuan umat Islam. Tak kira apa bangsa pun. Melayu Kelantan, Melayu Terengganu, Melayu Negeri Sembilan, Melayu Selangor, Melayu Johor. Tak kira Melayu dari mana pun, Melayu mesti bersatu. Ini adalah masa untuk Melayu bersatu dan kembali bermaruah. Ini adalah masa untuk sejarah dipulihkan semula. Ini bukan sebarang. Bukan. Ini bukan sebarang. Kita berjuang selagi ada. Kita melihat jauh ke depan. Kita memandang jauh ke depan. Di dalam kesalahan ini, tidak perlu kita percaya lagi pada mereka-mereka yang munafik. Kerana bangsa Melayu bukan lembu yang boleh ditunggang. Bukan. Bangsa Melayu bukan satu bangsa yang termakan dengan manisnya kata-kata. Tidak. Sekarang, ini adalah generasi dan bangsa yang sedar, yang bijak, yang pandai, yang terbuka minda dan jiwanya, yang kenal akan jalan perjuangan wahid dan getir nenek moyang dan kehidupan. Jadi, pada engkau Ustaz, aku tak sebutkan nama, tak perlu. Pada Ustaz berkenaan, atau siapa pun, hentikan kata-kata tomahan dengan alasan mencari kesalahan mereka-mereka yang sedang memperjuangkan agama dan Islam, yang sedang menyatukan umat, yang sedang menyatukan bangsa, yang sedang mengangkat martabat
yang sedang mengangkat agama Islam di puncak yang paling tinggi. Hentikan. Sekali lagi aku ulang, hentikan. Bukan masa untuk kamu mencari kesalahan-kesalahan mereka. Jangan kau bangkitkan isu kafir mengkafirkan. Jangan kau bangkitkan. Bukan masanya. Bukan masanya. Cari yang lebih fardu dari yang fardu. Ya ini, menyatukan umat. Mempertahankan kesucian agama Islam. Maruah Islam, nama baik Islam. Cari yang lebih fardu dari fardu. Tak kala generasi sedar, berjuang, berduyun-duyun datang untuk berjuang, untuk mendengar kebenaran. Tak kala masyarakat tertekan, terhimpit dengan kehidupan, dengan ekonomi yang sempit, dengan mata wang yang jatuh, dengan harga barang yang meningkat tanpa turun, dengan janji-janji yang tidak ditunaikan. Sudah terlewat. Untuk mohon kemaafan. Kerana bangsa ini adalah bangsa yang sedar. Bangsa yang tidak lagi bodoh. Bangsa yang tidak lagi boleh dipijak, diinjak sebagaimana selama ini di bawah setengah pemimpin yang menggunakan nama Melayu. Sekarang kita memilih mereka yang benar-benar ikhlas dan jujur di dalam memperjuangkan bangsa dan agama, di dalam memperjuangkan nasib bangsa dan agama. Sebelum aku sudahi, aku nak ingatkan, kalau kalian terlupa, tak kira kamu dari mana, Bupati Pembangkang, DAP, atau kepala pemimpin sekalipun. Sehingga hari ini kamu hidup, anak cucu kamu hidup. Kerana kamu sempat diberi vaksin semasa pandemik. Vaksin diberikan tanpa memilih kamu dari parti mana, tanpa memilih kamu dari agama apa, tanpa memilih kamu dari bangsa apa, tanpa memilih kamu penyokong siapa. Tapi kamu diberi vaksin secara adil. 3 suntikan diberi pada kamu dan saudara mara kamu, juga anak cucu kamu. Dan sehingga hari ini kamu masih hidup. Mungkin jika tidak kerana vaksin, kamu sudah lama semasa pandemik, kamu sudah go to hell. Tidakkah kamu berterima kasih? Bahkan pemimpin yang ada sekarang juga hidup kerana suntikan vaksin. Jika tidak kerana vaksin, mungkin mereka tak sempat hidup. Tak sempat. Jadi sekurang-kurangnya kita bersyukur dan berterima kasih kepada Abah kerana memberikan kita suntikan vaksin. Jangan kamu kata hidup mati itu urusan Tuhan. Ya, hidup mati itu urusan Tuhan. Tapi kehidupan pasti ada sebab. Kematian juga pasti ada sebab. Maka vaksin itu menjadi sebab kenapa kamu masih hidup hingga hari ini. Jika tidak, kamu mungkin orang yang pertama mati semasa pandemik. Apapun kamu, siapapun kamu,
Berterima kasih pada pemimpin yang sudah berikan kamu mesin untuk hidup. Karena Islam, Allah suka hambanya yang kuat, tapi bukan kuat berjanji dan kuat menipu. Bukan. Untuk parti berkenaan sudah terlewat. Untuk kamu mohon kemaafan sudah terlewat. Pada pihak yang kali ini tidak ada kemaafan bagi kamu. Tidak ada. Ini generasi yang sedar, generasi yang faham, generasi yang berilmu. Walau mungkin tak punya makrifat, tak punya tauhid, tak punya laduni dan kasyaf, tapi generasi ini, generasi yang punya pelajaran dan kesedaran. Ini generasi yang berilmu. Mereka sedar, mereka sudah ditipu. Mereka sedar, mereka sudah dianiaya. Mereka sedar, mereka diberikan janji-janji yang palsu. Mereka sedar, mereka sudah dipermainkan. Mereka sedar, mereka sudah dilembukan. Mereka sedar, mereka sudah ditelurkan. Aku ucapkan tahniah pada generasi yang sedar betapa pentingnya kita berjuang bersatu di dalam merobohkan tembok-tembok Firaun. Betapa penting. Ini adalah permulaan kita bina sejarah baru. Ini adalah permulaan. Moga bangsa Melayu terus subur di bumi ini. Moga bangkit semula roh-roh nenek moyang moyang. Moga bangkit semula para cendekiawan Islam. Bangkit semula segala sidang pendeta, sidang arifin. Semoga bangsa Melayu jadi mereka yang memiliki pengetahuan pendeta, menjadi mereka yang berilmu, yang arif dan arifin di dalam memperjuangkan bangsa agamanya sendiri, di mana saja kamu berada, di sini maupun di situ, asalkan bukan di si nun. Aku sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kuat, terus gagah, sebagaimana cinta dia kekal di dalam hati. Aku simpan dan aku genggam. Rindu, aku sangat rindu kamu. Terasa sejak kau masih ada di dekatku. Tak mudah ku melupakan dirimu. Di saat aku terbangun dari tidur.